السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? Hadis yang kelima. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk hadis yang kelima daripada 40 hadis tanda-tanda dekatnya berlaku kiamat. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Jadi tajuk hadis ini, umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ رواه مسلم. Artinya daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan? Nabi SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Dalam hadis yang pendek ini kita dengar bahawa Nabi SAW memberitahu kepada para sahabat pada suatu hari, kamu nanti, yang ini umat aku, akan ikut umat yang sebelum daripada kamu. Tak ikut aku dah, cuma mengaku aku sebagai Nabi, tapi ikut umat yang dulu-dulu. Hatta kalau orang yang dia ikut dia masuk dalam lubang biawak, maknanya kalau buat perkara yang sangat pelik sekalipun, mereka akan turut buat juga. Maka sahabat pun bingung dan tanya, Yahudi Nasara ke? Hak umat kita ni akan ikut kemudian hari? Nabi SAW kata, siapa lagi kalau tidak Yahudi dan Nasara? Kita lihat keterangan hadis. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, umat Islam akan mengikut jejak langkah ataupun cara hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani hinggalah dalam urusan yang kecil dan perkara yang tidak munasabah. Ini setengah daripada tanda dekatnya kehancuran alam ini, di mana umat Islam, umat yang paling mulia, umat Nabi Muhammad SAW akhir zaman, ramai di kalangan mereka itu akan menjadi pengikut-pengikut Yahudi dan Nasara, sekalipun tidak memeluk agama Yahudi dan masih mengakui sebagai umat Muhammad, tetapi amalan mereka itu lebih mirip kepada Yahudi dan Nasrani di dalam kehidupan mereka seharian. Dua musuh utama umat Islam, Nabi tak sebut akan ikut Buddha, akan ikut Hindu, kerana walaupun ada tidak seberapa. Dan kita boleh lihat kebenaran kata Rasulullah SAW ini, sekarang ini yang paling banyak umat Islam ikut adalah cara Yahudi Nasara, cara orang Kristian, orang Jew, orang Yahudi. Walaupun Yahudi tak ada di negeri kita, kita masih lagi mengikut akan mereka. Jadi bijaknya mereka ni.
Kalau nak cari pakar seorang tak ada Yahudi. Pak tulis di IC lah agama Yahudi, tak jumpa cari. Bandar Kuala Terengganu pun tak ada seekor berapa kali. Tetapi ramai ikut dia. Itu belum datang lagi umat Yahudi duduk di Terengganu, duduk di Malaysia. Kalau mari 100,000 orang Yahudi duduk di Malaysia, punah ranah itu. Seorang harang tak ada Yahudi duduk sini. Habis umat Islam ikut Yahudi dan Nasrani. Tu imam pun ikut Yahudi. Ustaz Yahudi pun ada. Yang ini dia tu mengaku Islam, tetapi cara hidup adalah macam orang Yahudi. Pada tutur cakap mereka itu macam orang Yahudi, macam orang Nasara. Dalam sekolah kita tengok, satu sekolah yang ada 1,000 orang murid, kita tanya guru besar, berapa orang muridkah beragama Yahudi? Guru besar kata tak ada seorang. 90% Islam, 10% Cina dengan Keling. Dah mana ramai ikut Yahudi budak-budak sekolah. Dengan rata, dengan rambut merah, dengan menedahkan aurat, dengan mabuk, dengan apa. Nampak? Tak ada seorang lagi. Kalau ada 10 orang murid Yahudi dalam sekolah, punah jahanam sekolah. Ini kuatnya dakwah orang Yahudi, dakwah orang Kristian. Yang paling pandai Yahudi, lebih bijak daripada orang Nasrani. Kerana mereka daripada dulu sampai sekarang mempergunakan orang Kristian, orang Nasrani untuk digunakan ke atas umat Islam atau musuh-musuh mereka itu. Jadi Yahudi nampaknya lebih bijak daripada Nasrani. Orang akan ikut orang Yahudi Nasara sampai urusan yang kecil-kecil. Nak sambut hari jadi tak mau ikut cara Islam, nak ikut Yahudi juga, nak ikut Kristian juga. Mesti beli kek, kena ada lilin nak tiup, mesti menyanyi pula. Ini benda remeh-temeh. Kita kata buat semayang hajat lah, buat apa tahlil ke, baca Yasin, doa selamat, kerana nak sambut hari lahir budak ni. Dia tak mahu, dia nak hari jadi juga, tiap dengan kek dengan apa. Benda remeh, nak ikut Yahudi juga. Kerana Allah Ta'ala sebut dah di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda orang Yahudi dan Nasrani melainkan sampai kamu ikut akan jejak langkah mereka itu. Ya, ini Yahudi Nasrani sentiasalah berusaha keras untuk menyesatkan umat Islam. Kerana dengki orang Yahudi Nasara ini, terlebih lagi orang Yahudi ke atas orang Islam ini, ada satu dengki yang sangat lama. Memang lama dia. Dialah yang paling jahat dalam kalangan bangsa manusia. Kerana bangsa lain tidak ada yang bunuh Nabi, tetapi bangsa Yahudi ini adalah yang paling jahat. Kerana mereka ini yaqtulunal anbiya, mereka membunuh nabi-nabi. Nabi Yahya kena bunuh, Nabi Isa mereka pun nak bunuh juga tapi tak berjaya. Nabi Zakaria dan beberapa orang nabi lagi. Dan diceritakan mereka ini pernah membunuh 30 orang nabi pada hari yang sama. 30 orang nabi, membunuh nabi. Hebatlah kejahatan Yahudi. Jahatnya Yahudi ni dipersetujui oleh sekian ulama sebagai bangsa yang paling jahat. Yang kalau kita tak kata jahat, tak sah semayang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita mesti baca. Kalau kita berhentikan ihdinas siratal mustaqim, patu rakaat, tak sah semayang. Kena kata juga, aku tidak mahu ikut jalan orang-orang yang kamu murkai. Kata ulama tafsir al-Yahud, iaitulah orang Yahudi. Dan al-zalim, iaitu yang sesat, ia ini orang Kristian. Tetapi keluar daripada surah masjid, kembali ikut Yahudi, kembali ikut jejak langkah Kristian. Kerana kekurangan ilmu atau kemantapan akidah umat Islam, istimewa pula umat Islam pada zaman sekarang ini. Dan perkara-perkara yang tidak munasabah, contohnya jika orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang bewak yang kotor dan sempit sekalipun, orang Islam akan terus mengikut mereka. Nabi buat contoh dengan lubang biawak. Tak munasabahlah orang boleh teluh masuk dalam lubang biawak yang sepik itu.
Tapi bodohnya umat akhir zaman ni, nak ikutnya kepada barat, kepada Yahudi Nasara. Sekalipun lubang biawak, nak ikut juga masuk. Dan lubang biawak ini tidaklah seteruk api neraka. Tahu dah jalan Yahudi dan jalan Nasara adalah membawa kepada neraka Allah. Nak ikut juga. Orang Islam nak juga ikut orang Yahudi, orang Nasara. Tapi yang pelik kalau kita kata mu ni macam Yahudi, marah sangat dia. Marah sangat dia. Tapi ikut tak apa. Kalau kata macam Yahudi, dia ajak gocoh lah. Memang dia marah. Mu ni tak boleh buat ni, buat macam ni, perangan ni ikut Yahudi, marah dia. Nampak? Tak boleh kata. Nampak? Cara curi, kalau kita kata, oh mu curi, marah nak dia. Padahal dia bapak curi dah. Dia jenis lagu tu. Dia orang curi ni kena panggil Tok Imam, baru dia suka. Dia panggil molek-molek. Gini pok-pok ni sama. Ikut ke Yahudi, kita kata macam Yahudi, dia nak marah. Ini pesen ni. Nampak? Dan banyaklah sekarang ini dalam segenap kehidupan masyarakat umat Islam mengikut akan jalan-jalan Yahudi ataupun jalan Nasara ataupun jalan-jalan jahiliyah yang bersimpang jauh daripada garis panduan agama Islam yang telah dibawa kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan jenazah kita boleh tengok sekarang bermewah-mewah dengan urusan jenazah, menunjukkan akan kekayaan bila ada kematian. Ini daripada cara orang Kristian. Orang Kristian bila mati diberi pakai yang mahal-mahal mayat, keranda yang harga mahal, batu nisan yang harga mahal, untuk menunjukkan kehebatan mayat tersebut. Orang Islam pun ikut dia ni. Batu nisan tepah daripada marmar, harga ada yang mencapai RM5,000. RM5,000 dah. Kalau dulu kita dengar RM5,000 batu jerat Cina. Orang Cina mampu. Dan ni orang Islam pun buat dah. Dengan batu nisan harga RM5,000. Kalau ada lah mengikut akan cara tengok indah, tengok molek, tengok bagus, maka tiru. Padahal ini dilarang oleh agama, iaitu bermewah-mewah atau menghabiskan harta kepada perkara yang sia-sia. Mencantikkan kubur, buat lawa-lawa dengan mozaik, dengan apa, macam derak Cina dah jadi dah ni. Letak mozaik, letak apa, letak rumah, letak atap pula. Masa mak tu hidup dah baiki atap rumah mak. Bila mak mati buat dengan siap dengan mozaik, pintu pagar berlari nak masuk ke kubur mak. Ada anak kuci pula. Nampak? Muju dah ubah nombor telefon handset mak. Bila mati baru nak pergi beki molek-molek. Ini karut. Ini adalah jahiliah. Tafakur depan mayat. Ini cara jahiliah. Orang tak suruh tafakur depan mayat, suruh baca doa. Bila ada kematian, pergi duduk belaka, lepas tu tunduk kepala, buat macam lebar, lepas tu lari berlaku. Ini banyak berlaku. Dia kata dalam majlis ini kita, seorang daripada ahli persatuan kita telah meninggal dunia semalam, maka kita tafakur 5 minit. Tafakur ni orang Kristian, orang Yahudi. Tafakur apa? Duduk diam itu tafakur. Ini bukan. Dalam Islam membaca doa untuk mayat, bukan suruh tafakur. Nampak? Berdiri di depan batu Tugu Negara. Walaupun ulama dulu telah fatwa menghormati Tugu Negara ini adalah haram dan dosa besar, masih lagi diteruskan sampai sekarang. Patung tembaga daripada gangsa yang sangat besar. Pergi hormat pula patung tu. Dan ketua-ketua skor tabik kepada patung tu. Ini dia ambil daripada Yahudi Nasara. Mereka ini adalah penyembah-penyembah patung. Tetapi sekarang umat Islam pun telah menjadi penghormat, penyembah, mengagung-agungkan patung Tugu Negara yang ada di Kuala Lumpur. Mesti kena hormat tiap-tiap tahun. Kalau mati letak kalungan bunga. Ini meniru cara-cara orang kafir. Dalam Islam tanam pokok bunga biar hidup. Mudah-mudahan pokok yang hidup itu bertasbih dan mayat menumpang daripada rahmat tasbih itu. Ini dibuat kalungan bunga pula. Dan sekarang dah pakai baju hitam dah pula kalau ada kematian. Pakai baju hitam ni Yahudi dan Nasrani. Orang Islam pun tiru juga. Nampak comel juga, spek hitam, baju hitam. Bila ada kematian, habis pakai spek hitam, baju hitam. Taruh cadang spek hitam dalam kereta. Tu aku nak nawat orang mati.
Macam orang putih dah kita. Cakap orang putih dah erti sepatah orang. Nah, tak apalah saya ikut orang putih. Pakai tanda pada tubuh ketika berkabung. 40 hari kena letak rebeng putih di sokok hitam. Ini diharamkan oleh syarak. Nampak? Ulama' mengatakan hukumnya haram meletakkan tanda pada tubuh apabila berlaku kematian. Sama ada tanda itu di atas kepala bau macam orang budak, atau buah atas dada macam Cina mapuh. Nampak? Atau tok di atas kepala macam orang Yahudi. Lilit di kepala adalah adat kematian orang Yahudi berkabung. Kita pun buat attack. Nak buat dah boh suruh 40 hari kena pakai sokok, lilit putih, tanda berkabung. Ini daripada adat Yahudi. Tapi kalau kata mu ni ikut Yahudi, marah selalu. Nah, tak boleh. Bukan begitu cara berkabung. Berkabung ini, kalau perempuan yang kematian suami dengan meninggalkan perhiasan yang elok-elok. Itu sahaja. Bukan letak tanda pada tubuh. Dan banyak lagi lah. Itu daripada bab kematian. Mengikut akan orang-orang yang bukan didatangkan di dalam garis panduan Islam, mereka ikut. Kerana manusia, umat Islam akhir zaman ini telah diresapi dengan satu racun. Apa yang datang daripada barat adalah molek, kita ikut. Wah, mari daripada orang putih, kita pakai ikutlah molek. Ini telah berjaya satu kejayaan besar orang kafir, orang Nasrani untuk meracuni fikiran umat Islam, supaya mereka ini, umat Islam, umat di Asia ini lebih-lebih mengagung-agungkan akan tamadun yang ada di barat. Kerana umat Islam telah meninggalkan untuk memahami akan ilmu Islam mereka itu sendiri, tidak mahu tapakuh pada agama mereka itu sendiri, akhirnya diracuni, dididik, dialunkan dengan kebaikan-kebaikan dan kehebatan orang barat. Maka setiap yang barat datang sekarang adalah yang terbaik. Dan yang paling malang sekali, kalau datang daripada Islam maka tidak elok. Kalau datang daripada Quran maka boleh membebankan. Kalau datang daripada hadis maka tidak sesuai lagi pada masa sekarang. Orang Islam pula boleh berkata demikian. Allahu Rabbi walan tarda ankal yahud, tidak akan reda, tidak akan duduk diam daripada kamu wahai orang beriman, al yahud wan nasara, oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasara, hatta tattabi'a millatahum, sampailah kamu ikut akan agama mereka itu sendiri. Dan memang kita kena faham, kerana Al-Quran telah mengajar kita yang paling jahat dengan orang Islam adalah orang Yahudi. La tajidanna asyadan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud, kata Allah. Kamu akan dapati yang paling bersangatan permusuhannya ke atas orang yang beriman, Tuhan kata al-yahud. Allah Ta'ala pesan kepada kita, ingat orang-orang yang beriman, musuh yang paling kuat untuk mengenakan kamu, untuk menjahanamkan kamu, untuk menyelewengkan kamu adalah al-yahud, orang Yahudi. Allah Ta'ala pesan lama dah, tapi mak Islam masih ikut Yahudi, masih ikut Nasrani. 17 kali sehari baca Fatihah dalam tiap-tiap rakaat. Tidak mau ikut Yahudi, tak mau ikut Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim, nak ikut jalan Nabi-Nabi, jalan yang benar. Nampak? Minan nabiyyin, jalan Nabi-Nabi. Nampak? Wasiddiqin, jalan orang benar-benar nak ikut. Wasyuhada, jalan orang syuhada, orang syahid. Wasalihin, nak ikut jalan orang saleh. Tak mau ikut jalan Yahudi, tak mau ikut jalan Nasrani. Tapi assalamualaikum warahmatullahi, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi, balik ikut Yahudi Nasrani. 5 kali sehari sembahyang pun masih ikut akan jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Allah Ta'ala pesan, inilah yang paling kuat permusuhannya kepada kita. Allahu Rabbi. Sehingga dalam suatu hadis Nabi bersumpah, la ukhrijanna al-yahud wan nasara min jaziratil Arab. Aku bersumpah, aku akan keluarkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Kristian min jaziratil Arab, daripada semenanjung tanah Arab ni. Nabi nak halau keluar. Pasal apa Nabi yang diutus ke atas alam ini, yang sebagai rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada sekalian, tiba-tiba nak menghalau Yahudi Nasara.
wala ada'u illa muslima, dan tidak aku tinggalkan mereka orang Islam kerana memang orang Yahudi ni tak patut diberi muka sama sekali. Allah Ta'ala pesan dah, jangan sekali-kali lagi kita percaya kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Yang paling kuat permusuhan orang Yahudi, jangan percaya dah. Kerana itulah Nabi yang telah berkali-kali ditipu oleh orang Yahudi, akhirnya mengambil keputusan, la ukhrijannal yahuda wan nasara min jaziratil arab, aku akan halau orang-orang Yahudi, orang Nasara ini daripada tanah Arab aku, daripada semenanjung Arab ini. Orang Yahudi memang bercita-cita besar ke atas negara umat Islam, dan hampir kebanyakan daripada cita-cita mereka itu telah terlaksana. Pada penghujung abad yang ke-19, satu perjumpaan besar orang-orang Yahudi, Kongres Zionis yang dibuat di Geneva, Switzerland, telah merumuskan beberapa perkara untuk menakluk dunia ni. Di antara agendanya yang sangat penting adalah ke atas negara umat Islam, iaitu menghancurkan ekonomi umat Islam, melaga-lagakan akan umat Islam supaya berperang sama sendiri, memperkecilkan sempadan umat Islam dengan diberikan daerah masing-masing supaya masing-masing ada kekuasaan masing-masing, dan akhirnya menjadi negara yang suku, tidak ada kena-mengena kerana dipataskan dengan sempadan untuk mudah ditawan satu persatu oleh Yahudi. Dan banyak berlaku dah boleh ke tangan dia. Dan mereka ini sangat bijak. Mereka yang begitu besar, paling ramai umat Kristian, telah dibentuk pemerintahannya oleh ahli politik Yahudi yang tak ramai mana. Boleh ke dia berlaku? Cara dia pandang. Kita ni, Malaysia ni tunjuk sombong kepada amaran Allah Ta'ala yang memberitahu jangan kita memberi muka kepada Yahudi, tiba-tiba nak baik juga dengan orang Yahudi. Siapa orang kata Yahudi ni jahat, dah dia kata Yahudi jahat. Keluar dalam surat khabar, dah dia kata Yahudi jahat, orang lain pun jahat juga. Yahudi itu bakal dipok saudara dia. Dah dia kata Yahudi jahat. Dah kata mana sah semayang? Kena katalah dalam Fatihah, kena sebut. Nampak? Al-maghdubi alaihim, yang sangat dimurkai oleh Allah. Apa makna dimurkai? Sebab apa Tuhan marah sangat? Sebab baik. Sebab jahat lah. Tak boleh kata jahat. Dah tahu jahat. Al-maghdubi alaihim, yang dimurkai ke atas mereka itu. Pasal apa Tuhan murka? Pasal baik. Pasal jahat. Maka kena kata jahat lah. Kalau Tuhan kata jahat, nampak? Biasa orang bela sangat anak beranak. Tapi mungkin Yahudi India. Mereka masukkan ke dalam hati umat Islam akan kasih kepada dunia, akan takut dengan kemiskinan dan sebagainya, mempertuhankan akan ekonomi. Sebab tu sekarang umat Islam cakap hal ekonomi saja, hal kekayaan. Kita mesti ada duit banyak, kita kena ada harta yang banyak, baru kita kuat, orang hormat kepada kita. Tak cakap kau piti banyak, kau sedap orang ropok. Nyata askor tahu orang habis dah piti banyak. Tidak kira piti banyak, kira piti sikit tak ada kira. Dia kira mana-mana ada umat Islam adalah musuh orang Yahudi, dan dia akan hancurkan dia, ataupun dia perbudak, diperhambakan negeri itu dengan isi negeri. Kalau dia tak boleh takluk, dibuat balik kepada negeri dia untuk memantap, meninggi, memajukan lagi ekonomi umat Yahudi itu yang berlaku sekarang. Nampak? Kita boleh tengok Arab Saudi, Kuwait, UAE, Bahrain, Qatar, masuk pengaruh-pengaruh Yahudi, dan setengahnya seperti Saudi dan Kuwait telah diperintah oleh orang Yahudi di belakang tabir. Dengan menggunakan Amerika sebagai penasihat bagi kerajaan Saudi. Dan kita pun ada penasihat kewangan orang Yahudi untuk menasihati kewangan umat Islam di Malaysia ni, orang Yahudi. Na'udzubillah. Hak pasal ni tak boleh kita nak kerak ujung daun, kita kena bokeh dengan akar-akar, bakar serema sekali. Kalau kerak daun tak boleh, pasal pokok beracun. Ambil brozal kena sodok habis. Ni jenis lagu ni. Payah dah.
Nak kata nak kabur gajah rimau pun tak jadi apa dah. Lalu ke tengah malam ambil cok katok tak kepala. Rohok sangat kerja. Tak berarti bahasa sangat. Betul-betul memusuhi Islam pun ditokong, diturut juga. Nampak? Sekarang lah berjaya orang-orang Yahudi sehingga orang Islam yang mengaku Islam, mengaku beriman, yang boleh hafal sifat 20 mulut penuh, siap dengan tanjizi koding, suluhi koding duduk dalam dada. Kitab Muqaddimatul Kubra hancur dah be. Kitab Minhajul Abidin 8 kali khatam ayat haji. Tetapi masih lagi melawan ulama-ulama, memberi sokongan kepada ahli lara, kepada orang-orang jahil, kepada orang yang tidak mahu untuk memartabatkan Islam di dalam negara kita ini. Nampak? Berat ni. Kalau Syekh Ishak dadah boleh tahan sokong. Tok Imam, Tok Bilal lambat mari nawak apa berebut. Tok Imam nak salam dengan dia. Dia tu Tok Imam. Nampak? Dia berebut nak pergi salam dengan tangan bapak jahil. Nampak? Tok Imam apa lagu ni? Tok Imam Mr. Bean. Sekarang orang Islam pelari yang bercakap. Yahudi tak payah bercakap. Pada awal tahun 20-an, 30-an, diambil anak-anak Melayu pergi ke London. Diasuh, dididik dengan pendidikan British yang di belakang tabir ada Yahudi. Untuk menerima Barat nanti sebagai satu perundangan, sebagai satu watikah untuk dijalankan di negeri-negeri di bawah angin ni. Maka sekarang tak payah dah. Di tempat kita sendiri, orang Islam sendiri pun yang bercakap menghina Islam, menolak hukum-hukum Islam. Ini adalah orang-orang kafir. Kerana tolak satu ayat dalam Quran, hukumnya kafir. Khalidina fiha, Tuhan kata kekal. Kalau kafir ni kekal dalam api neraka. Tak keluar dah. Tolak satu ayat. Bukan tolak satu hukum, satu ayat atau satu huruf yang diijma'kan ulama bahawa ini adalah Al-Quran. Maka ijma' ulama juga mengatakan orangnya adalah kafir kerana telah diijma' akan Quran yang ada pada kita sekarang adalah Quran yang sabit, yang telah diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini orang Islam cakap kita boleh pakai separuh, dah boleh pakai separuh. Dalam bab semayang kita boleh ikut, tapi dalam bab-bab yang lain tengok dulu. Kalau tidak sesuai kita tak boleh ikut. Ataupun kalau orang kata ini ada ayat ini dalam Quran, kami tak percaya ayat ini. Nampak? Tak boleh. Kalau orang tak semayang tak payah takat lah. Tapi orang tak mau keluar zakat, tak boleh lah. Rugi kami ekonomi. Bersungguh-sungguh. Sampai cukai pitu disamakan dengan zakat. Na'udzubillah. Zakat ni wajib keluar. Nampak? Wajib kena bayar. Cukai pitu ni haram bayar. Mana boleh sama? Kias yang fasik. Nampak? La yadkhul jannah sahibu maksin. Tidak masuk syurga dalam satu riwayat pengutik cukai, bukan pengutik zakat. Macam mana disamakan dengan zakat? Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Orang-orang kafir di zaman Nabi, mereka kata nu'minu bi ba'd, kami beriman dengan sebahagian daripada kitab. Wa nakfuru bi ba'd, kami tak mau ikut, tak mau percaya, kami engkarkan sebahagian yang lain. Apa sebab mereka ini? Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin tak menjadikan jalan tengah di antara itu. Yang ini kami akan beramal sebahagian daripada kandungan kitab Allah, sebahagian lagi tak boleh beramal. Kerana kita ambil jalan tengah lah. Kita kena rakyat akan undang-undang antara bangsa yang mengatakan kalau hukum potong tangan ini adalah zalim, kita kena rakyat ke dia. Nak ambil jalan tengah. Konon-kononnya kita ini adalah umat wasata. Wasata kepala otak apa? Mu tinggal Quran. Apa? Umat jahanam. Kalau tinggal Quran, kalau tinggal ayat Quran. Pertengahan ni umat yang tidak melampau. Melampau lagu mana? Melampau membelakangkan hukum Allah. Tu melampau. Dia membelakangkan hukum Allah, dia kata umat pertengahan. Pertengahan apa? Dan umat Firaun. Pemimpin yang ada, pemimpin Firaun. Nampak? Merasa lebih, merasa hebat daripada Allah Ta'ala. Kerana itulah desakan-desakan supaya dilupuskan terus undang-undang syariah Islam. Dan sekarang hendak dipertimbangkan. 50 NGO pergi jumpa, minta parlimen batalkan akan kuasa pencegah maksiat. Dan sekarang sedang dipertimbangkan.
dalam keadaan orang buat maksiat pagi, petang, siang, malam. Diminta dibatalkan puasa, cegah maksiat. Jadi kayak gini kalau maksiat suka sama suka nak berzina, tak ada orang boleh marah. Depan orang ke tengah jalan raya, jangan kosek orang sudah. Nampak? Syaratnya reda sama suka. Kerana innamal a'malu binniyat katanya. Ni puak-puak dajjal. Sebelum turun hak mata satu, hak mata dua dulu. Dia kau buta dah, tinggal putih. Ni puak mata dajjal, mata dua dulu. Nampak? Naik atas masjid, beri syarahan, pegang tokat. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Khutbah hari ni tentang kalau nak pergi berjalan, kuncilah pintu. Khutbah kepala khatak pun gitu. Katalah yang haram itu haram, yang halal itu halal. Dia kata ittaqullah, dia tak takut Tuhan. Dalam hati dia, mu takut Tuhan lah, aku tak payah takut. Dah tak takut, dia tu tak takut. Dalil dia tak takut, tengok. Dia tak berani nak mengemukakan yang haram, yang terang, yang jelas. Masalah-masalah akidah umat Islam sekarang, halal haram yang tidak dipedulikan lagi, tak berani nak baca dalam khutbah. Kalau baca boleh baca, tapi sekali ni kang kena tukar lagi. Tukar bukan kena hukum bunuh. Baik masyitah terjun dalam peruyuk air yang mendidih, gada nyawa mempertahankan akidah. Ni tu imam saya yang ke-800. Nampak? Lebih masih terbaik orang puang. Tu imam tak ada stone orang panggil, tak ada batu. Umat yang diresapi dengan rasio Yahudi ini akan mencari apa saja jalan penyelesaian di dalam menghadapi masalah-masalah umat, masalah negara. Tapi mereka tidak akan pergi kepada hukum Islam. Inilah umat munafikin akhir zaman. Dia akan cari jalan untuk menyelesaikan masalah jenayah dan sebagainya, tetapi tidak akan menggunakan Islam, Al-Quran dan Hadis sebagai jalan penyelesaian, kerana memang mereka telah dicop daripada azali lagi sebagai pembawa bendera munafikin yang menzahir-zahirkan Islam saja untuk mencari pengaruh dalam hati mereka ini. Mereka benci kepada hukum Islam. Allah Ta'ala tanya mereka, apa hukmal jahiliyati yabghun? Adakah hukum jahiliyah yang mereka itu duk cari-cari? Wa man ahsanu minallahi hukma? Siapa lagi yang lebih baik nisbah hukum lain daripada Allah Ta'ala liqaumin yuqinun, bagi kaum yang yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita taat kepada orang Yahudi, jalan Nasara, sesungguhnya kita akan balik ke belakang. Apa belakang kita? Kita sekarang duduk di dalam cerahnya imam. Di belakang kita ada gelap kekufuran. Ikut Yahudi, ikut Nasara, mula-mula benda remeh, lama-lama benda akidah dan sebagainya. Akhirnya membawa kepada jadi kafir. Na'udzubillahi min zalik. Kata pengarang, contohnya jika orang Yahudi Nasrani masuk keluar, masuk ke lubang biawak yang kotor dan sempit sekalipun, orang Islam akan terus mengikut mereka. Zaman sekarang kita dapat lihat kenyataan sabdaan Nabi SAW. Ramai orang Islam yang kehilangan pegangan dalam kehidupan. Mereka banyak meniru cara hidup Yahudi dan Nasrani. Sama ada mereka sedar ataupun tidak. Betul sungguh sabda Nabi SAW ini. Sekarang ini kita boleh lihat di keliling kelalang kita, anak-anak muda orang Islam yang mengaku Islam, yang ibu bapa mereka orang Islam. Seorang pun daripada ibu bapa mereka tak pernah pergi melawat Israel, tetapi anak-anak mereka mengikut perangai-perangai Yahudi. Kerana guru-guru Yahudi ini sangat kuat mengajar pagi, petang, siang dan malam. TV1, TV2, TV3 suku, NTV 7-Eleven, surat khabar lagi, menunjukkan, membawa bermacam-macam doktrin Yahudi yang diselitkan dalam drama-drama, dalam filem-filem, dalam lagu dan sebagainya. Dok tahan kita nak jaga anak kita, maka anak kita pun tewas di dalam Ghazwatul Fikri, serangan fikiran yang telah berjaya menumpaskan umat Islam pada rata-rata daripada negara umat Islam di seluruh dunia sekarang ini. Allahu Rabbi. Kalau buat pakaian, orang tak pakai dah. Pakaian Islam, pakai pakaian Yahudi, pakai pakaian Nasrani, mendedahkan aurat. Padahal mendedahkan aurat ini mengundang kecelakaan kepada diri kita.
kegelapan pada padang mahsyar bagi mereka yang meledahkan aurat di dalam dunia ini. Tak mau ikut, ini kuat, hebat serangan orang Yahudi Nasara. Dah tu guru ngajar setengah 45 minit, yes surah. Lepas tu tak ada balik tu guru rumah pula 3-4 stesen lebih. Duk ngajar pula. Kita tak berani nak tutup. Kalau rancangan-rancangan Yahudi Nasara nampak memperdayakan anak-anak kita, tak berani nak tutup kita. Pasal takutkan anak. Nampak? Tu baru anak, tak bini lagi. Bini tu bikin tu hayok. Ini kita. Dari mana nak menang? Dengar 45 minit je. Hak tu sehari semalam duduk ajar. Surat khabar pula orang-orang yang ahli fasik menjadi penyunting-penyunting, menjadi ketua-ketua pengarang yang tak faham agama ataupun yang memang memusuhi agama Islam, dengan bertopengkan nama-nama orang Islam. Maka anak kita pun akhir-akhirnya akan tewas juga. Kita ni dengan taufik dan hidayah daripada Allah, alhamdulillah, boleh sedar juga. Walaupun dulu kita tergelang juga dalam mokyung, dalam roda, dalam dikir barat puluh-puluh tahun juga. Sekarang alhamdulillah Tuhan pilih kita letak dalam masjid. Tapi anak-anak kita berat menanam. Kaki boleh berzina, buat balik orang puan berzina di rumah, ayah tidak boleh larang kerana anak telah cukup 18 tahun. Kalau larang, ayah akan disaman oleh anak. Anak dia atas nasib lah, kelokat, ayah kena lokat. Pasal nak marah anak berzina. Akan datang berlakulah lagu tu. Kerana Nabi kata kalau masuk lubang bewok, nak masuk attack umat Islam. Hinanya sampai Nabi kata lubang bewok. Nampak? Kalau kata lubang burung, dia tahan kira, lubang burung ciok. Lubang bewok terus Nabi kata. Nabi tahu dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pakaian menutup aurat, tak berapa suka. Kalau pakaian yang menutup aurat, yang ada ciri-ciri ulama, ciri-ciri Islam, lagi orang tak suka. Nak mengajar boleh dalam TV, jangan pakai serban, pakai sokok hitam, tinggi sikit. Boleh muat anak kambing, dekor lah sokok. Faham? Ini berat Nana. Aku nak baca kedok, nak mengajar kedok. Aku tak biasa pakai sokok hitam ni, malu juga. Tak apa pergi di stesen TV pakai piuh. Tak apa dia ni waktu beli sokok hitam. Kalau tak baca 300 melayang. Jadi ustaz ahli neraka. Ustaz ahli neraka lah tu nak kenal. Nampak? Sebab apa? Tak berani dah. Kerana cari makan kot tu, tak khabar dah lah hak haram tu haram. Nampak? Kalau orang tanya benda-benda yang haram jelas dilakukan oleh orang-orang kebanyakan, oleh orang-orang pembesar-pembesar negeri, orang tanya benda ni, yang jawapannya membawa kepada haram, membawa kepada marah pemimpin-pemimpin, senang ni cara nak jawab, iaitu minta maaf lah, talian terputus. Dia kata gitu. Kita telefon juga, talian terputus semua. Dia kata stesen TV canggih, putus semua telefon. Ni puak-puak lagu ni. Allahu Rabbi. Anak-anak kita pun diracuni malu berpakaian sunnah. Malu pakaian sunnah. Dan setengah daripada ahli jemaah Islam pun malu berpakaian sunnah. Apatah lagi ahli jemaah Tauhid, anak beranak Fir'aun tu, lagi pula malu. Kita anak ahli jemaah kita dah ada juga yang malu berpakaian sunnah, malu berpakaian dengan menutup aurat dan seumpamanya. Dalam muamalat mereka berjaya menjadikan riba seolah-olah satu kewajipan di dalam urusan jual beli, hutang gadai dan sebagainya. Dan ini riba sekarang telah diterima oleh umat Islam sebagai satu nadi, sebagai satu nyawa di dalam menghidupkan perniagaan. Mesti ada riba. Sampai sekarang umat Islam pun makan riba berpuluh-puluh ribu orang. Ustaz pun bahan riba, guru pun bahan riba, ngajar Quran pun ada riba, Al-Hafiz pun finance juga. Ini berjaya sungguh serangan orang-orang Yahudi. Habis dengan alasan darurah. Darurah apa? Kalau dia ngajar kat ustaz kata haram, tak apalah, dia cari ustaz lain. Dengar ustaz kata darurah, ni bagus ustaz, darurah ni kita nak dengar ni. Nampak? Jadi tak ada seorang masuk neraka habis darurah belaka. Muka nakir kata mana bahan 8%, pinjam 1000 bayar balik jadi 120,000, darurah. Muka nakir muka nakir pun tokat darurah sikit kepala. Acur lebu kepala. Sedap sangat darurah. Ini bisanya orang kafir, siapa dia boleh menjebakkan kita sendiri yang akan mempertahankan institusi riba ini.
Kita pertahankan sistem riba, padahal kita ni anti riba dah. Kita patutnya memusuhi riba. Umat Islam sendiri yang mempertahankan mati-matian akan sistem riba, sistem yang sangat dilaknatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Rasul radhiyallahu anhum. Dalam munakahat, cara menikah mengikut barat, gitu juga. Dalam menikah nak ikut pesen barat. Tengok sanding tu, pakai gaun. Tak mau ikut dah cara Islam. Pakai gaun panjang ekor tu 8 orang budak eret. Ekor belakang panjang pada ekor bewok. Betul. Nak ikut orang kafir lalu ikut bawah pedang pula. Lepas tu sampai dah balik catah kepala dia putus. Tiup kek 8 tekak. Ini sama dengan dia duk tengok artis-artis barat, orang-orang Kristian buat kerja lagu ni, comel molek lagu ni. Buat lagu tu dengan pakai gaun mendedahkan aurat dan sebagainya. Nampak? Banyaklah kalau kita nak sebut. Dalam perceraian, orang Kristian, orang Yahudi kalau nak bercerai mesti pergi daftar perceraian dia di hadapan hakim. Maka orang Islam sekarang pun nak bercerai di rumah tak boleh, kena denda RM1,000. Mesti berhadir ke mahkamah. Hakim akan tanya, apa tujuan datang hari ini ke mahkamah? Kita kena jawab gini, Yang Arif, tujuan saya datang pada hari ini untuk mendaftarkan perceraian, memohon kebenaran, melapaskan perceraian kepada ke atas isteri saya. Yang Arif pun kata gini, kami akan tentukan perbicaraan pada 2 bulan akan datang. Jadi macam mahkamah Kristian dulu cerai rumah bakal sah dah. Kalau dia akan tanya macam mana lapas, dia tanya juga macam mana lapas. Lapasnya aku ceraikan akan nikah. Kalau begitu lapas telah sah dah, tak apalah, kami kena daftar mesti daftar, pasal takut nikah dengan orang lain pula. Tak, ada masalah begitu ni, dibenarkan? Ni tak. Kami tidak benarkan kamu melapaskan perceraian lagi. Sebab apa? Sebab tuan hakim sedang bercuti di Langkawi. Itu pula. Hebat dia. Dia cuti, tunggulah kita. Nampak? Kalau nak nikah ketik-ketik pun, tunggulah. Ini sistem-sistem barat Yahudi Nasara yang diresapi sedikit-sedikit di dalam sistem orang Islam, pentadbiran umat Islam, akhirnya kayak gini, jadilah negara Islam Yahudi. Islam, orang Islam, tapi amalan sama macam orang Yahudi belaka. Didatangkan hiburan-hiburan, ini adalah satu senjata yang sangat ampuh yang dapat menewaskan umat Islam begitu ramai. Lebih kuat kuasa daripada Tomahawk yang menyerang Iraq. Tomahawk sekali tembak harga 1 juta. Kadang-kadang tak kena serang, harga 1 juta. Mereka tembak daripada Dahran, daripada Arab Saudi, dibayar oleh Kuwait 1 juta untuk bunuh umat Islam. Kadang-kadang 3 orang mati, 1 juta punya peluru. Dia kaji-kaji ini bukan senjata yang ampuh. Hiburan. Nampak? Buat mari seorang je, Shah Rukh Khan. Nampak? 6,000 orang habis tak semayang garis. Punah janam. Tak apa, jadi geng dia. Bukan kena keluar piti, kita kena bayar ke dia pula. Inilah upah kamu, RM50,000 kerana berjaya menyesatkan anak-anak kami semalam di stadium seramai 6,000 orang. Allahu Rabbi. Semalam di stadium Merdeka, kerana apa benda ni, nak mengucapkan selamat tinggal kepada bulan Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal yang tak tinggal berapa hari lagi. Rabiul Awal tinggal beberapa hari lagi. Maka masuklah Rabiul Akhir, tak ada lah Maulidur Rasul. Jadi disambut dengan satu konsert dangdut di Stadium Merdeka semalam yang kita sebut sebagai dangdut 5,000 ekor kera. Dangdut konsert 5,000 ekor kera. Kalau orang tanya, ingat tak konsert 5,000 ekor beruk? Ingat, di Stadium Merdeka semalam. Nampak? Dalam internet, dalam TV keluar, dalam radio beritahu, dalam surat khabar utama hari semua muka depan. Konsert Inul Daratista. Inul Daratista. Nampak? Seorang ahli joget dangdut yang paling mengancam dalam dunia sekarang ini. Akan membuat persembahan di Amerika minggu depan. Nampak? Dan dalam semalam saya tengok dalam satu surat khabar kecil, Kompas Indonesia,
muafakat sekalian ulama-ulama di Indonesia mengharamkan hadir ke konsert ini. Ulama Indonesia sepakat haram kerana terlampau lucah. Dengan apa benda senjata utama dia ada, bukan tomahawk, tetapi dandut gerudi. Faham? Semalam 5,000 ekor kera telah berjaya menghadirkan diri masing-masing di Stadium Merdeka, dan disebut di dalam surat khabar utusan Melayu, para pengunjung, para hadirin yang datang melihat konsert dandut 5,000 ekor kera ni telah masuk belum lagi pukul 5 petang. Sebelum pukul 5 petang masuk dah. Kerana mengambil tempat masing-masing. Dah nak semayang tu mana? Semayang apa beruk? Dah semayang dah. Kera dah. Kalau keras ninjik, bahasa lembut sikit, babi. Siapa kata? Nabi SAW bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Umamah Al-Bahili di dalam kitab Musnad Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, tabitu ta'ifatun min ummati ala uklin wa syurbin wa lahwin wa la'ibin. Umat aku, satu kumpulan daripada umat aku, mereka itu bermalam. Maksudnya tadi itu pada waktu malam mereka ini makan dan minum. Makan minum lah dengan air tank tangan dekat konsert. Nampak? Dengan air botol, terlampir, kedaruh-haruk. Nampak? Walahwin, dan dengan benda yang melalaikan, walaibin, dan permainan pada waktu malam. Macam-macam hal lah. Maknanya bahan lara pada waktu malam umat aku. Summa yusbihuna kiradata wa khanazira. Dan mereka itu pada waktu pagi kemudiannya bangun menjadi kera dan menjadi babi. Kiradata kera, bukan kaum haram. Bangun pagi menjadi kera, menjadi babi. Khanazir, babi. Nampak? Nabi sebut, bukan kita kata. Yusbihuna kiradata wa khanazir. Puak-puak ni bahkan menjadi kera, menjadi babi. Wa tub'atu alaihim rihun. Allah akan meniupkan ke atas mereka ini satu angin. Fatangsifuhum kama nusifa man qablakum. Maka angin ini akan menghancurkan mereka itu sebagaimana telah dihancurkan umat-umat yang sebelum daripada kamu. Sebab apa? Bistihlalihimul khamra, kerana mereka minum arak, mereka mengharuskan arak. Mereka kata arak ni kalau ada lesen halal, kalau tidak ada lesen haram, mesti ditangkap, ditahan dan didenda. Kalau ada lesen boleh minum, boleh beli, boleh ekspor, boleh import dan sebagainya. Ini istihlalihimul khamra, mereka mengharuskan akan arak. Wa darbihim bid-dufuf, dan mereka mermainkan akan alat-alat muzik. Wa ittikhadhihimul qainat, dan mereka ini menggunakan penyanyi-penyanyi perempuan. Dak konsert semalam. Dengan mabuk, dengan pening, dengan dak semayang, dengan lelaki perempuan yang berjoget saja bawa petah 1,000 pasangan. Daripada 5,000 tak hampir 1,000 pasangan dalam keadaan berjoget saja. Diharamkan di seluruh Indonesia. Tapi dia buat juga. Mufti di sana haram. Buat dia tak buat. Indonesia sama dengan kita. Cuma mufti dan ulama sana dia mulut dia cang sikit. Dia derah. Kita tak. Nanti dulu orang kata fatwa baru fatwa. Kita duduk diam lah mufti. Mufti karung. Nampak? Karung pergi dekat bun bawah. Masuk lubang nak ikat ayah. Mufti karung. Orang kata cakap baru cakap. Allah Rabbi. Kerana mereka ini mengambil muzik-muzik dan penyanyi-penyanyi perempuan. Penyanyi perempuan semalam. Seorang ratu danduk yang paling kaya di Indonesia. Bulan Maulidur Rasul. Dah sepanjang bulan ni, 24 hari yang sebelum ni, semua kelak-kelak malam meneruskan persembahan. Dah hormat terus dengan kelahiran Nabi kita SAW, Nabi akhir zaman. Ini bulan dia. Semua pak-pak kelab malam menghidangkan arak, disko-disko, tempat karaoke, danduk dan sebagainya. Tidak menghentikan akan
apa benda ni, urusan perniagaan mereka ramai mana ditutup semalam, tak tutup lagi mungkin, tapi semalam yang terbesar lah, kerana 5,000 orang umat Islam menjadi anak beruk semalam. 5,000 ekor. Kalau tembok di Megah Tua penuh lorinya. Kera Nabi kata. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata, wa yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif. Kepala mereka itu bergoyang-goyang dengan lagu, dengan muzik. Ma'azif ni muzik. Wal mughanniyat, dan penyanyi perempuan. Kepala goyang, beringguk habis. Ni pula ratu danduk yang paling hebat. Nampak? Masuk sebelum 5 petang. Dok semayang terus. Jadi korung, jadi peraun, jadi hamam. Ni pok-pok dia tu. Kita tak ada hak kanak kita. Main tak ada hak. Azaballahu al-amata wal khasah. Allah Ta'ala akan azabkan orang yang tak ada guna dan orang yang buat maksiat. Na'udzubillah. Dan sambungan daripada hadis tadi, Nabi kata, wa Allah wa yakhsifullahu bihimul arda. Allah Ta'ala akan menenggelamkan mereka dalam gempa bumi. Ranak habis kat lagi. Dengan diundang segala perkara-perkara maksiat dibuat di dalam negara kita. Hacur lebuh kita lagi. Kita duduk ngatik, duduk dengar nadah surah pun hacur habis. Dan mari kemurkaan turun. Kemurkaan Allah Ta'ala. Nampak? Habis dikut habis. KICC terbalik habis. Tuhan boleh buat. 6,000 orang mati. Kita dengar ni. 5 hari lepas balik, kita akan dengar pula konsert KICC. Pasal baru ni lepas tsunami, konsert tsunami. Ni puak-puak beruk ni memang tak erti. Sepatutnya dia buat 240,000 orang mati, tak ada konsert tak ada. Nampak? Dulu ni 3 tahun. Bukan sikit mati. Konsert pula dah. Nampak? Dia punya bodoh. Ini teruk ni. Jadi kalau kita lock puak-puak orang gila ni, punah janang rumah kita. Orang gila dulu lock dia main ngakah dalam rumah. Nampak? Jangan lock. Katak lalu buat lagu ni. Dia lagu tu. Faham tak? Takut dengar angguk-angguk balik ada hal. Angguk-angguk balik ada hal. Ini faham lah, turun dakwah dia. Mu ni janganlah duk beri sokongan lagi. Sekarang negara kita dijual satu inci sehari tanah beri kepada orang kafir. Dijual oleh pemimpin-pemimpin. Mu kena sedar, tengok. Nampak? Benda-benda haram dia buat masuk penuh di dalam negara kita untuk memunahkan akan akidah umat-umat Islam. Anak-anak muda apatah lagi. Budak-budak perempuan sekarang Allah menjadi murah telajak dah ni. Nampak? Budak perempuan, budak sekolah tingkatan 3 pergi beli di kedai farmasi kondom supaya tak mengandung. Banyak kotak dozen. Kawan dikirim, aku nak agak sedozen. Berzina. Bukan sumbang haram saja. Anak budak sekolah berzina. Nampak? Bukan kata hak pergi ke apa benda ni. Hak jurulatih ni apa? KBN. PKN. PLKN apa benda sebut lah betul. Ingat hak tu ya kena ragu. Hak dah pergi pun kena juga. Nampak? Banyak di Kuala Lumpur baru ni dia interview secara rambang lah. Budak-budak muda kebanyakannya mengaku telah melakukan beberapa kali persetubuhan luar nikah. Budak-budak muda dalam satu majalah keluar perkara ni. Nampak? Dia ajar kawan-kawan di sekolah, dia ajar cara beli kondom kedai ni, cara tak memberi lekat mani dalam rahim. Nampak? Macam-macam sekarang. Budak perempuan ni murah daripada selendang motor ni. Nampak? Selendang motor 13 riyal tak? Budak perempuan ni 10 riyal je. Mana? Lapak lalu naik atas motor. Tak tengok dah. Kalau dulu janggut-janggut gini tak laku. Ini naik khabar. Faham? Tidak kira dah. Tidak cari action dah. Muka kita gini pun naik juga. Tegar kita. Duk laraga selit selalu. Tak payah orang mari kereta mewah dah. Honda Cut buruk je. Hak starter ikat ngentah. Ikut. Tak ada masalah ni budak perempuan. Dia pesek dia gini kebanyakan. Dia telefon, dia berambang. Dia tekan telefon nombor tu secara rambang. Nampak? Ini berlaku. Dan kita banyak kali kena dah. 2-3 belah kali. Kita angkat telefon tengah malam pukul 11, pukul 12 dia telefon. Kita kata, halo.
Dia pun kata, bukan Abang Mi. Kita kata salah nombor ni, bukan ni Azhar. Azhar ya dah tu. Ini budak perempuan ni. Budak perempuan, kalau orang perempuan akak, dia kata salah nombor, letak lalu. Nampak? Kita kata salah nombor, tak salah dah, ya dah. Saya duduk mana? Nampak? Nama ni dah kita. Nampak? Bukan sama-sama. Layan kot setengah jam. Tapi nak khabar murah hanya budak-budak perempuan gini. Kalau ambil kesempatan, jumpa lah. Nak jumpa kat mana? Pakai baju mana? Hak manusia. Ambil. Boleh ikut pandai nak buat. Murah, cukup murah. Cukup murah ni. Tengok dalam surat Khabar kata, ada anak, ada suami, lari ikut bangla jual kapek. Bangla boleh miskin jual kapeknya boleh tinggal laki. Laki pakai perotong. Jangan main rupan, jadi murah habis. Dah anak dara dia ni, hak tak tahu ke benda, tak ada akidah rasuk, mak ayah tak cara pada kerja pagi petang macam gerak kambing. Anak duduk lok, besar begitu je. Orang ni mari atas, orang ni mari ambil. Kacil mari atas, wira mari ambil. Lori mari atas, bank mari ambil. Macam-macam peseng. Ikut dah. Ikut ni tak gali pugali tok ikan. Tok ikan ni molek duduklah baku ikan. Anak kita. Jadi murah begitu. Inilah rancangan-rancangan Yahudi. Akhirnya lahirlah anak-anak luar nikah yang begitu banyak. Yang sekarang ini memanglah dalam Malaysia kita johan anak haram. Orang Melayu johan lah. Tahun 2003 saja 34,000 orang daftar anak luar nikah. Anak toyol. Pak tak ada. Cucu ada, natu tak ada. Cucu boleh, natu tak ada. Tak malu kohong muka kita. Mula-mula anak orang, akhirnya anak kita. Na'udzubillah min zalik. Dan banyak lagi lah benda-benda yang menunjukkan akan kejayaan sekarang ini. Orang-orang Yahudi, orang Nasara telah berjaya mempengaruhi umat Islam supaya menjadikan Yahudi Nasara Barat, Amerika, Britain, Perancis dan seumpama mereka itu sebagai kiblat umat Islam. Mereka dikata banyak meniru cara hidup Yahudi dan Nasrani dengan sama ada mereka sedar atau tidak, ramai orang Islam yang telah terperangkap dengan tipu helah Yahudi dan Nasrani, dan ramai pula orang yang menjadi alat dan tali barut mereka itu, seperti ketua-ketua negara umat-umat Islam sekarang ini. Mereka inilah yang menjadi galang bagi perjuangan umat Islam. Dia menjadi pemimpin negara, dia tukang takat orang yang nak dakwah Islam, orang nak memperjuangkan Islam, dia yang tukang lawang, dia yang jadi tali barut Yahudi Nasara. Sepatutnya dia memberi perangsang, memberi ganjaran dan memberi semangat kepada anak-anak bangsa yang berani untuk berjuang melawan tipu daya Yahudi, tetapi dia menjadi tali barut Yahudi, dia tukang halang pula. Kerana mereka ini kita kena faham dan kita pandai menkategorikan mereka. Inilah orang munafik sebenarnya, bukan orang nak kebenaran. Mereka ni munafik dah. Orang yang menyembunyikan akan benci kepada Islam di dalam hati mereka. Di luar saja buat-buat Islam. Kalau majoriti tempat mereka mencari kuasa ramai orang Islam, maka pura-pura Islam lah. Walau di Mekah, ambil gambar tunjuk pergi ke Mekah, tiung hajar surat, ambil gambar jadi Tok Imam, duk suruh orang jadi Tok Imam. Tok Imam suruh apa? Orang jual skrim anda jadi Tok Imam. Faham? Duk tunjuk ni, tengok ni hebat ni, boleh jadi Tok Imam. La ilaha illallah. Budak kecil boleh jadi Tok Imam. Nampak? Puak-puak ada roti mayang ni jadi Tok Imam tu suruh nak dah. Jangan kita ikut puak ini. Dan puak-puak yang memperjuangkan jalan Yahudi Nasara sekarang ini ada bertebaran di sekeliling kita. Mereka ni sangat kuat, rupa macam rupa kita, nama macam nama kita, dalah juga, nama mamak juga, nama semek juga, tapi seruang mereka ke arah kesesatan supaya kita jangan beramal dengan Quran, kita jangan beramal dengan hadis, jangan ikut ulama-ulama, jangan sangat pergi surau masjid itu, jangan dengar orang ngajar. Inilah syaitan. Kalau kita kenal syaitan, maka kita buatlah sebagai syaitan. Syaitan jenis manusia. Inna syaitana lakum aduwwu. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu memang sebagai musuh. Fattakhizuhu aduwa. Maka kita kena buat musuh lah, jangan buat baik. Kerana syaitan ada buat baik. Ni main bola dengan syaitan. Dia syaitan dah. Dia memusuh Islam, ajak main bola pula dengan dia. Nampak? Tak boleh main, mula main mu syaitan, melawan Islam. Nampak? Kena ada anggapan lagu tu. Supaya memberi keinsafan kepada mereka. Sebab Tuhan kata fattakhizuhu aduwa. Kalau syaitan, kalau musuh Islam, buat sebagai musuh. Tak boleh buat baik-baik lagu tu.
Nampak? Ni tak nak berlawan buat baik. Nampak? Jumpa buat baik dulu. Lepas tu buat jahat pula, buat lawan pula. Musuh-musuh lah. Syaitan lah. Kerana syaitan ini sentiasa menunggu masa-masa kita untuk keadaan reda, untuk mengenakan akan kita. Daripada dulu sampai sekarang, kerana syaitan ini adalah murid daripada syaitan Azazil yang mula-mula telah memperdayakan atau nenek moyang kita yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Dia bersumpah depan Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan sekalian umat manusia illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu ya Allah yang sifat ikhlas beragama, yang tulus kerana Allah, tulus kerana menyelamatkan Islam, litakuna kalimatullahi al-ulya, kerana nak menegakkan kalimah Allah benar-benar, bukan kerana pangkat, bukan kerana nak cari seng mengajar, bukan kerana jadi imam, kerana nak cari gaji apa semua. Bila kerana pangkat, kerana dunia, kita akan tertakluk dengan syarat-syarat yang telah diletakkan oleh manusia, dan kita akan langgar syarat-syarat yang diletakkan oleh Allah dan Rasul. Saya rasa setakat itu untuk ini. Kita bertemu lagi insya-Allah pada hadis yang ke-6 minggu depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.